Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu dan salam perkenalan. Saya Encik Khairul Riza bin Hashim, penolong kanan co-curriculum SK Seksyen 11 Kota Damansara. Saya memainkan peranan penting dalam memastikan penlibatan murid-murid dalam aktiviti sukan dan co-curriculum di Sekolah Seksyen 11 Kota Damansara ini. Tujuan saya membuat rakaman video ini adalah untuk menyampaikan pelaksanaan co-curriculum dan sukan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dan juga dalam tempoh arahan penutupan sekolah lah, dan sekiranya sekolah diarahkan buka nanti, aktiviti co-curriculum dan sukan juga perlu dilaksanakan menggunakan kaedah dan norma baru lah. Jadi seperti mana tuan-puan sedia maklum, pandemik kita ni bermula pada Mac 2020 yang lalu. Jadi pada penghujung Februari, kebanyakan aktiviti sukan dan juga co-curriculum tidak dapat dilaksanakan, dan juga sekolah juga ditutup. Pada Julai 2020 yang lalu, sekolah dah dibuka. Namun begitu, semua aktiviti yang melibatkan pengumpulan murid, aktiviti yang melibatkan sentuhan dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan lagi. Jadi saya adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan pelaksanaan aktiviti koko dan sukan ini dijalankan. Menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan bagaimana kita dapat menjalankan aktiviti koko dan sukan pada keadaan norma baru sekarang lah. Kita pun tak pasti bila keadaan ini akan berakhir. Namun begitu, kewajipan untuk murid menyertai aktiviti sukan dan kurikulum adalah wajib. Mana selain daripada PDPR, aktiviti koko merupakan satu aktiviti yang wajib untuk membentuk kepribadian murid. Jadi untuk ini saya akan berikan satu link pada tuan-puan, iaitu yang dipaparkan di bawah saya ini. Link ni akan diberikan kepada guru kelas untuk tuan-puan dan murid-murid menyimak apakah unit koko yang telah didaftarkan dan disertai oleh murid-murid semua. Okay, link ni akan membawa tuan-puan ke halaman paparan data studio seperti inilah yang ada di belakang saya ni. Saya besarkan sikit untuk mudahkan. Okey. Pada link ni akan dipaparkan keseluruhan murid, bilangan murid, sesi pagi ataupun petang, sesi unit uniform, kelab persatuan, sukan permainan, jawatan di sadang, bakat sukan dan jantina lah. Okay. Bahagian yang tuan-puan perlu semak dan murid-murid perlu semak adalah apakah unit yang tuan-puan desain. Okay. Untuk memudahkan semakan, ini saya terangkan lah. Contohnya anak-anak di tahun 4, tuan-puan ada anak di tahun 4, contoh 4 bumi. Klik pada 4 bumi saja contoh. Okay, 4 bumi itu akan keluar. Okay, di sini akan dipaparkan senarai nama murid di kelas 4 bumi, unit apa yang disertai, okay. Sama ada unit uniform, kelab persatuan ataupun sukan permainan. Okay. Sekiranya pada maklumat unit tersebut tiada atau tiada data, ditulis tiada data, maksudnya penyertaan pada tahun lalu, macam sukan kelab persatuan sepatutnya didaftarkan untuk murid tahun 4 ni. Tahun 4 tahun 2021. Tahun 2020 merupakan tahun 3. Jadi pada penghujung tahun lalu saya ada edarkan borang secara Google Form untuk buat pendaftaran bagi penyertaan kelab persatuan. Namun begitu hanya sebahagian murid saja yang mendaftar. Jadi ada rekod dari sini. Yang kedua tentang sukan permainan. Sukan permainan kekal seperti mana yang
disertai pada tahun lalu. Namun begitu, ada data-data yang tidak dapat dikenal pasti. Ada yang sebab aktiviti Koko hanya sempat dijalankan pada pertengahan Februari sahaja. Itu tak silap saya hanya sempat 2 kali perjumpaan dan data-data itu tak dapat direkod. Jadi untuk sukan permainan yang tiada data, okay, akan perlu buat semakan semula. Okay, akan buat semakan semula nak memastikan data tersebut telah dikenal pasti. Ini untuk yang tak ada data lah. Kalau murid baru, contoh dia daripada sekolah lain baru pindah masuk ke SK Section 11 Kota Damansara ni, murid baru ni perlu membuat pendaftaran barulah atau pulanglah. Kalau dia nak ikut penyertaan lama di sekolah lama boleh, tak ada masalah. Contoh di sekolah lama dia Bulan Sabit Merah Malaysia, di sekolah yang Section 11 ni pun dia nak masuk Bulan Sabit Merah Malaysia. Saya akan terangkan macam mana nak berdaftar. Kalau nak tukar pun boleh. Tapi untuk murid yang lama yang telah didaftarkan tidak boleh lagi membuat semakan. Maksudnya apa yang anda sertai pada tahun tersebut ini kekal. Namun sekiranya ada murid yang memang berhajat nak buat pertukaran, mesti mengemukakan surat permohonan rasmi lah. Dan mesti memberikan sebab yang munasabah kenapa nak tukar unit. Sekiranya sebab tersebut tidak dapat diterima, tak munasabah, permohonan akan ditolak lah. Ini untuk makluman. Okay, kembali kepada paparan saya di belakang ni. Okay, sekiranya ini untuk semakan ikut kelas lah. Kalau anak puan kelas tahun 5 mestari, pergi klik tahun 5 mestari. Dia akan keluarkan paparan macam ni. Boleh semak. Okay. Dekat ni jelas Okay. Untuk murid yang baru berpindah masuk. Pertama situasi pertama untuk murid yang baru berpindah masuk daripada sekolah lain ke SK Section 11 Kota Damansara. Yang kedua, situasi kedua, murid yang tidak mempunyai data. Dia murid lama daripada tahun lepas, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Tahun ni dia naik tahun 5 dan 6, murid tahun 3 naik tahun 4. Okay, ada data-data yang tidak lengkap. Contoh murid tahun 4 tadi ada data yang tidak lengkap. Dia unit uniform ada, kelab persatuan tak ada, tiada data. Sukan permainan pun tiada data. Yang ketiga adalah murid tahun 3 yang masih belum mendaftar pada tahun lepas. Yang tak dapat daftar pada tahun 2020. Okay. 3 situasi ini, 3 keadaan ni, 3 ralat ni. Okay. Untuk murid-murid yang terlibat ralat yang saya sebut tadi, 3 yang saya sebut tadi, dekat pada paparan saya ni, di bahagian bawah, di bawah kelas tu, di bawah kelas ada satu kotak yang berwarna merah dengan tulisan kuning tu, kemas kini data daftar ataupun daftar murid baru. Tuan-puan klik sahaja, tuan-puan klik, okay. Akan dibawa ke paparan seterusnya, iaitu semakan dan kemas kini data aktiviti kurikulum, borang Google Form, borang style Google Form. Okay. Sekiranya setelah tuan-puan klik tidak dapat masuk, okay, tuan-puan kena pastikan untuk daftar masuk menggunakan email MOE ataupun ID Google Classroom anak masing-masing. Maksudnya apa yang telah diberikan tu, gunakan daftar itu. Kalau ada sebarang masalah boleh rujuk dengan task force ID GC. Dalam kelas masing-masing telah dimaklumkan. Okay. Okay, di sini dinyatakan syarat-syarat kriteria yang perlu dipatuhi. Tiga situasi tadi, murid baru, murid yang tiada data dan juga murid yang belum daftar saja yang boleh isi borang. Murid lama kekal seperti biasa. Okay, klikkan next. Dia akan membawa ke paparan seterusnya. Okay. Untuk bahagian nama penuh tu, isi nama penuh dengan huruf besar. Isi ya. Okay, saya akan terangkan situasi pertama. Murid yang tiada data lah. Murid baru yang baru masuk daripada sekolah lain. Senang, lebih jelas. Okay, contohnya kamu darjah 5. Kelas darjah 5. Kelas mana yang diduduki sekarang? Okay, kelas
Contohnya utarik. Tengok bahagian perkara ni. Misalkan kecil. Kat bahagian perkara ni. Okay. Ada 3 perkara. 3 item. Klik yang bahagian atas ni. Untuk murid yang baru masuk. Daftaran murid baru pindah masuk. Klik itu. Connect saja. Okay. Akan dibawa ke paparan seterusnya. Okay, pendaftaran ini hanya untuk murid baru sahaja. Okay. Jelas diberitahu murid lama akan ditolak. Maksudnya bila saya semak balik data, jika saya ini murid lama ni, automatik akan ditolak. Okay, pilih unit uniform apa. Kita ada 5 unit. Bagi unit uniform, ada kelab persatuan ada 8 unit. Pilih salah satu. Pilih salah satu saja. Sukan permainan. So, saya nak masuk okey lah kata. Tadi saya pilih apa? Bahasa Melayu. Jika ada klik, unit uniform belum pilih lagi. Dipilih je salah satu. Saya nak masuk pandu puteri tunas lah. Okay. Untuk makluman, pandu puteri tunas dan puteri Islam hanya untuk murid perempuan sahaja. Manakala mengakap PKRS Bulan Sabit Malaysia, kedua-dua jantina boleh. Lelaki dan perempuan boleh. Namun untuk pandu puteri tunas dan puteri Islam hanya untuk murid perempuan sahaja. Setelah buat pilihan, klik saja next. Di sini adalah untuk pengesahan. Sebelum submit, anda kena klik pengesahan. Kalau submit saja tak boleh. So maksudnya kena klik pengesahan. Maksudnya dah semak, dah sahkan. Sekiranya perempuan, anak-anak perempuan kata, Mama tak nak lah masuk unit ni, nak tukar. Okay, jangan tekan submit lagi. Pergi saja back. Okay, buat isian semula. Back saja. Bukan back yang dekat atas ni, back pada button bawah ni. Okay, ini. Okay, dia akan dibawa ke paparan semula. Okay, contoh kata cikgu saya, Mama saya tak nak masuklah puteri tunas, saya nak masuk puteri Islam. Okay, cara betiknya akan tukar setelah buat pilihan yang tepat. Buat pengesahan dan submit. Okay, di sini saya nak maklumkan penyertaan untuk unit-unit adalah sangat terhad mengikut kuota yang telah ditetapkan. Sebab kita tak nak ada lebihan terlalu ramai murid yang menyertai, contohnya pengakap. Ramai nak duduk pengakap. Jadi nanti terlampau ramai sebab kapasiti guru tidak dapat menampung jumlah bilangan murid. Okay, sekiranya murid memang berhajat nak menyertai pengakap, boleh berjumpa dengan saya, boleh maklumkan saya, cikgu saya. Sebab dalam borang nanti sekiranya unit tersebut telah penuh, contoh macam saya paparkan semula tadi yang belakang tadi. Sekiranya contoh katalah pengakak dah penuh, menu pengakak ni tidak akan dipaparkan. Menu pengakak ni tidak akan lagi dipaparkan. Maksudnya unit tersebut telah penuh. Jadi murid-murid boleh pilih unit yang lain selain daripada yang telah dihilangkan daripada menu. Jelas ini untuk pendaftaran murid baru. Situasi kedua ialah untuk murid yang tiada data. Ini murid tahun 4 lah. Murid tahun 4 sepatutnya tahun ni awak sambung yang daripada tahun 3 yang lepas. Tapi disebabkan ada kekangan-kekangan yang tidak dapat dielakkan, data anda tidak dapat direkodkan. Okay. Untuk murid yang tiada data, awak dah semak tadi dekat data studio ni. Mama, nama saya tak ada pun ni. Contohnya okey. Okey ni. Tak ada. Okey, betul lah tak ada data kat sini. Tahu apa-apa. Tahun 4 lah. Tahun 4. Bab tarik. Okey, bab tarik ni. Semua tak ada data. Okey. Katalah Abdullah Azim ni. Uniform ada. Stem ada. Tapi sukan permainan tak ada. Maksudnya data tu tak lengkap. Tidak dapat dikenal pasti. Jadi, untuk murid-murid yang tak ada data tadi, isikan nama anda. Huruf besar Nama penuh. Isi dengan nama penuh. Kelas mana? Tahun 4. Empat bumi. Ini untuk yang kemaskini data sahaja. Maksudnya data dia tak ada. Klik kat yang menu kedua ni, tekan next saja. Di sini akan dipaparkan
kena okey, contoh uniform. Okey, uniform ada data. Maksudnya dah habis, contohnya Abdul Aziz tadi dari mana? Pak Bumi kan contohnya, Pak Bumi. Okay. Dia dekat uniform dah ada data. Sekiranya tiada perubahan sebab menu ni kita tak boleh pergi next sekiranya kalau tak pilih. Walau macam mana kita kena buat pilihan. Okay, maksudnya yang data unit uniform tak ada masalah, sama. Okay, tekan tiada perubahan. Manakala kelab persatuan pun sama. Masih kekal. Yang tak ada data sekarang ni sukan contoh. Saya nak masuk bola sepak lah. Okay, masuk bola sepak. Kan? Sama. Okay, buat pengesahan. Ini ada untuk murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 yang menghadapi masalah tiada data sahaja. Okay, ini untuk penerangan murid yang menghadapi masalah tiada data sahaja. Jelas ya? Okay, untuk yang situasi ketiga, ralat yang ketiga iaitu murid tahun 3 yang belum mendaftar pada tahun 2020. Ini murid tahun 3 yang belum mendaftar. Tekan next. Isikan nama penuh. Ahmad. Ini tahun 3. Iklan mana lah. Neptune contoh Okay, menu yang ketiga. Pendaftaran murid tahun 3 sahaja yang belum mendaftar. Okay, yang belum mendaftar. Ataupun murid baru juga. Yang ada yang tahun 3 yang baru masuk. Daripada sekolah lain baru pindah ke section 11. Kan next. Okay, sama. Boleh buat pilihan. Okay. Namun untuk tahun 3 hanya 2 unit sahaja dibenarkan sertai iaitu unit uniform dan juga sukan pemain. Okay, pilih. BSM ke OK ke. Okay, next saja. So buat pengesahan dan tekan submit. Tekan submit lah contoh Okay. Ini menunjukkan data anda telah direkodkan. Telah direkodkan. Jadi tak perlu lagi isi borang ni. Cukup sekali. Sebab kalau masuk sekali pun tak boleh. Sebab saya dah block email tersebut. Okay, untuk email yang kena block, contoh setiap murid mempunyai ID masing-masing. Termasuk murid yang kembar. Okay, termasuk murid yang kembar. Ini ada kes yang sebelum ni, murid kembar. Kena guna ID yang berlainan. Contoh ada anak nama 2 orang kembar, Asni Asmah contoh. Setiap murid yang salah seorang ni kena guna ID masing-masing. Tak boleh guna ID yang sama. Begitu juga adik-adik yang lain. Dia ada kakak belajar tahun 4, dia tahun 3 nak daftar. Tak boleh guna ID kakak yang tahun 4 tu. Kena guna ID dia yang tahun 3 kalau dia nak daftar untuk tahun 3. Jelas ni? Baiklah. Ini untuk yang dah selesai mendaftar tadi. Sekiranya dah selesai daftar. Sekarang untuk makluman bagaimana pelaksanaan koko dan sukan pada masa Perintah Kawalan Pergerakan ni, sama ada sekolah dibuka nanti. Okay, semua aktiviti berkemungkinan akan dijalankan secara dalam talian lah. Maksudnya dilaksanakan secara maya. Okay. Macam mana saya nak tangkap. Okay, macam ni lah. Untuk aktiviti di peringkat sekolah, pelaksanaan di peringkat sekolah, aktiviti dijalankan untuk murid tahun 4, 5 dan 6 dijalankan bermula pada hari Rabu jam 2.30 petang. Maksudnya guru-guru akan menghebahkan, setiap unit akan menghebahkan bagaimana aktiviti koko akan dijalankan secara jam. Okay, biasanya menggunakan platform, sama ada platform Google Classroom ataupun Google Meet lah. Sama ada guru tersebut nak buat aktiviti Google Meet pada petang Rabu tersebut. Okay. Dia akan bagikan link macam biasa seperti macam kelas PDPR dan dilaksanakan lah. Okay. Dan kebiasaannya pelaksanaan ini akan diberikan tugasan lah, sama ada guru-guru akan berikan tugasan kepada murid apa yang harus dibuat. Contohnya katalah okay, murid-murid akan membuat kemahiran bola sepak, kemahiran menimang bola. Murid rekod video,
Kemudian submit video tersebut. Okay. Tempoh masa diberikan untuk murid buat tu adalah bermula daripada hari Rabu petang sehinggalah pada hari Jumaat ataupun Sabtu minggu yang sama. Ini adalah untuk pengkhususan bagi perjumpaan minggu tersebut. Jadi fasa diberi adalah sehingga mungkin Jumaat ataupun Sabtu untuk murid selesaikan tugasan. Sebab kita sedia maklum ada kekangan-kekangan lain seperti persediaan untuk murid pun nak buat siapkan kerja PDPR. Di Koko pun ada sebahagiannya. Jadi kita bagi tempoh masa yang agak lama, iaitu bermula daripada Rabu sehingga pada waktu pada hari Sabtu lah. Untuk murid tahun 3, okay, tahun 3 pembelajarannya tak silap adalah pada waktu sesi petang. Jadi ini pembelajaran PDPR lah. Jadi untuk aktiviti Koko dijalankan pada 11 pagi bermula jam 11 pagi hari Rabu. Sama juga pelaksanaan dia sehinggalah pada hari Jumaat atau Sabtu. Ini adalah untuk yang memberikan tugasan pada murid. Okay, yang berikan tugasan pada murid, kita bagi tempoh fasa pelaksanaannya ialah sehingga Jumaat ataupun Sabtu lah. Ahad kita dah tutup pelaksanaan tersebut sebab kita nak prepare untuk minggu hadapan pula. Jadi jelas Ini untuk peringkat sekolah. Okay. Sekiranya ada penganjuran program atau aktiviti di peringkat PPD, jabatan atau KPM. Hebahan akan dimaklumkan kepada pihak sekolah melalui surat rasmi. Okay. Contohnya pertandingan bahas ataupun pertandingan pantun peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Selangor. Sekiranya sudah mendapat makluman, jurulatih dan pengurus yang terlibat akan mengenal pasti murid-murid yang akan menyertai pertandingan tersebut. Setelah dikenal pasti murid tersebut, guru-guru yang bertindak sebagai jurulatih ni akan melatih murid yang spesifik sahaja. Sama ada diberikan tugasan secara talian ataupun perlu menghadirkan diri ke sekolah untuk menjalankan latihan intensif. Sekiranya perlu hadir ke sekolah, murid yang terlibat saja bagi pertandingan yang di peringkat jabatan, KPN dan sebagainya. Untuk murid yang terlibat untuk latihan intensif ni yang perlu hadir ke sekolah, SOP yang ketat perlu dilaksanakan. Maksudnya ikut patuhi SOP MKN. Pakai penutup hidung dan mulut, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Dan sekiranya bergejala, amatlah tidak digalakkan untuk hadir. Sekiranya bergejala sama ada demam-demam pening, tak payah datang. Duduk di rumah. Sekiranya confirm positif ke, ada kontak rapat, lagi tak payah datang. Jelas Ini untuk penganjuran aktiviti sukan Koko yang di peringkat jabatan ataupun KPM ataupun PPD. Jelas Jadi itu adalah sedikit pelaksanaan aktiviti Koko di SK 11 Kota Damansara. Makluman dari masa ke semasa akan diwar-warkan, dihebahkan untuk memudahkan ibu bapa membuat persediaan. Jadi saya mohon kerjasama murid-murid dan ibu bapa untuk buat semakan dahulu sehingga selesai saja saya makan ni, kita akan insyaAllah kita akan mula. Sepatutnya kita mula hari ni, tapi saya faham kenggangan sebab cikgu pun ada yang terlibat dengan PDPR. Saya pun tak nak membebankan cikgu, murid pun ada masalah dengan peranti, dengan capai internet. Saya faham tu. Jadi kita akan cuba give and take lah kaedah yang sesuai. Kita cari kaedah yang sesuai untuk melaksanakan. Sekiranya tak ada apa sehingga perlu kembali, kalau ada apa masalah boleh berhubung dengan saya. Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.